Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, 5 cara gandakan duit anda. Kita nak dalam Khalifah Usahawan nak share dengan anda 5 cara gandakan duit anda. Cara-cara dia bagaimana, dan saya nak share sedikit fakta. Okey, fakta yang pertama ialah dalam golongan umur milenial lah, Gen Y yang kita panggil sebagai Gen Y kan. 18 hingga umur 37 tahun kebanyakannya tiada saving dalam lingkungan peratusan 53%. Okey. Jadi dalam 53% golongan 18 hingga 37 tak ada saving. Okey. Benda ni adalah fakta yang pertama. Okey. Jadi fakta yang kedua ialah 16% cuma ada saving RM20,000. Okay. So ni sebenarnya di antara fakta yang amat mengejutkan sebenarnya. Even ada ekonomi analis, okay, ekonomi analis Tuan Harvey Dent sendiri, iaitu sahabat kepada Robert Kiyosaki yang selalu share berkenaan tentang ilmu ekonomi, and dia cakap apa, you nak tengok satu ekonomi satu negara tu ke, ataupun satu generasi atau satu zaman tu macam mana dia akan semakin menaik ke, turun ke, ataupun satu negara tu akan grow ke tidak, dia tengok kepada golongan anak muda dia. Golongan anak muda ni dipanggil sebagai dalam lingkungan umur 18 hingga bawah 40 lah. Kalau macam sekarang dalam bawah 38 something macam tu. So even saya sendiri pun dalam golongan tu lah. Okay, dalam golongan Gen Y tu lah. Okay. So 5 cara yang saya nak kongsikan ialah 5 cara nak gandakan duit anda. Jadi saya harap anda ambil tindakan dengan ilmu ni. Saya buat konten ni, saya tulis, okay, saya buat khas untuk anda. Dan saya harap dalam grup Khalifah Usahawan Tribe ni, sesiapa yang tengok video ni, anda dapat manfaat, dapat ilmu ni, dan anda take action. 3 benda yang saya selalu pesan kepada semua Khalifah Usahawan Tribe, ahli-ahli Khalifah Usahawan Tribe. Saya cakap benda 3 T yang perlu dilakukan ialah tengok, tulis, and tindakan. So you kena take action dengan ilmu yang you dapat. Bukan saja you tengok dan you keep on tengok video lain tapi you tak buat apa-apa. You tak take note dalam buku ke, you tak ambil note dalam maybe dalam you punya Google Keep ke. So benda yang you ada ni lah yang you nak jadikan sebagai action plan ataupun you punya next move ataupun next strategy dalam you punya business. Okay, jadi saya yakin ada di antara anda dalam ni adalah kebanyakannya adalah founder dan juga business owner yang join dalam grup Khalifah Usahawan Tribe ni. Okay, so konten ni takkan dapat kat luar. Benda ni yang saya share memang khas untuk anda. So 5 cara gandakan duit anda. First kali ialah income. In terms cara yang pertama ialah income. You kena tengok in terms of income bagaimana you nak gandakan duit anda tersebut. So ni adalah fakta untuk you nampak juga benda ni. Contoh, you punya gaji. Okay, kalau you gaji let's say ada 2 cara, betul tak? Ada 2 jenis situasi. Untuk bagi you nampak, untuk bagi you faham kenapa pentingnya untuk you, cara yang pertama ni untuk you sedar, start daripada sekarang, daripada segi income macam mana, apa benda yang you perlu lakukan ialah kalau ada seorang person A, okay, person A yang dia punya gaji setahun adalah 250,000, and kalau person B, orang B ni dia punya gaji 50,000 setahun. Tetapi perbezaan dia ialah orang yang gaji 250,000 setahun ni dia terlebih expenses dia. Maksudnya walaupun gaji dia 250,000 setahun, bukan sebulan, setahun, tapi dia punya expenses negatif. Maksudnya sehingga kan dia berhutang. Faham? So kat sini paling penting, walaupun tak kira gaji you berapa, 10,000 sebulan ke, 50,000 sebulan ke, tapi kalau you tak pandai saving and you do something untuk in kinds of investment ke apa, itu adalah salah satu point juga saya akan share nanti. So you end up, you takkan dapat gandakan duit tersebut. Okay, so nak dibandingkan pula dengan orang B ni, dia pandai saving and do something about the money. Bukan saja simpan saja. Saving maksudnya digunakan untuk gandakan lagi. Jadi di antaranya ialah mungkin ada di antara anda yang maybe business sales tak lah banyak mana, tetapi dipandai save and pandai gandakan. Di antaranya maybe di antara cara yang saya boleh
share kepada anda dalam video ni juga. Jadi stay tune. Okay, jadi di antara cara yang perlu lakukan dia, kalau cakap pasal income, you businessman, you wajib ambil gaji. Kalau cakap tentang income, you wajib ambil gaji. Dalam business, kalau you tak ambil gaji, you akan over expand. Okay, you akan terlebih guna duit tu. Kalau you sebagai founder, you business owner, you cakap, ni duit business aku sebagai founder, jadi aku boleh guna untuk apa yang aku nak. Okay, tak boleh buat macam tu. Kalau you nak grow, you nak gandakan duit tersebut supaya duit kerja untuk duit, maksudnya you kerja untuk dapatkan aset, and then aset dan juga duit tersebut kerja untuk anda. Bukannya anda selama-lamanya kerja untuk duit. So itu amat penting. Daripada segi income, okay, you kena ada ambil gaji. Jangan tak ambil gaji. Dan you kena, in terms of finance, kalau cakap tentang part capital, selalu sebut pasal capital ni lah. Capital ada dua benda, iaitu sales and finance. So di bahagian finance, you kena pandai asingkan duit tersebut. Bukan bermaksud you kena pandai tentang you kena jadi seorang finance. Orang finance pandai kira-kira, buat ledger, buat apa balance sheet ke apa semua tu. Bukan tu maksud saya. Tapi you at least sebagai business owner, you kena ada ilmu asas tentang finance. Maksudnya you kena ambil gaji. Berapa gaji sehari yang you kena ambil, and berapa gaji you sebulan. You kena set benda tu. Even orang yang kaya-kaya pun, bisnes besar Asia ke ataupun company macam Tan Sri Bukhari ke apa semua, dia orang ni ambil gaji. Okay? Dia orang ni ambil gaji. Kadang daripada bisnes tu, walaupun dia ada 6 senyum berhad ke, tapi dia ambil gaji daripada 1 senyum berhad sahaja. Dia ambil gaji daripada 1 company sahaja. Yang lain memanglah dia ambil dividen, tetapi gaji itulah yang you kena pandai gunakan untuk gandakan duit tersebut. Okay, in terms of income. So kalau you tak ambil gaji, you akan end up terlebih guna dan malahan you akan berhutang. So that's why juga kalau macam saya, nasihat saya in terms of income, you dapat sales. Okay, you dapat sales, you kena bahagikan. Ini asas gila. Kalau nak cakap tentang bab finance lebih mendalam, benda tu maybe lebih mendalam saya kena share kepada anda. Kalau you nak tahu lebih lanjut, you kena PM saya and tahu bagaimana cara dia yang lebih advance. Benda ni asas. 3 benda. Kalau you dapat sales, yang you kena agihkan kepada, first kali untuk operation, and then second untuk gaji sama ada pekerja you termasuk you sendiri, and then yang ketiga ialah marketing. Kalau saya akan agihkan dulu untuk marketing dahulu. Okay, untuk marketing dahulu penting, sebab marketing ni lah nadi kepada sales tu masuk. Kalau you cakap you guna sistem agent, of course you gunakan duit tu untuk grow. You nak buat development pada agent you. Kalau you ada team sales, you gunakan duit marketing tu untuk grow knowledge dia orang ke, you nak bagi bonus ke, you nak bagi insentif kepada dia orang. Itulah part marketing. Duit untuk marketing. Alright. So selebihnya pula adalah gaji. Gaji ni benda yang fix, betul tak? You bagi dia orang gaji berapa amount tu, you dah tahu sebenarnya. Jadi kalau di permulaan, you kena set aside benda ni dengan tepat. Duit marketing, duit operation, iaitu overhead semua yang you kena ada. Let's say kalau you ada office, you kena bayar untuk office, you kena bayar bil elektrik, you kena bayar bil phone company ke, you sendiri punya internet ke untuk you buat business. And then last kali ialah untuk you punya gaji kena ada. Okay, gaji you sendiri. Maksudnya kalau you sebagai business owner, berapa, kalau you tanya pada saya berapa gaji yang you perlu ambil, you kena ambil gaji berapa yang you nak. Okay, sebab kalau you letakkan, let's say you cakap 10,000 gaji you sebulan, tapi sales you 11,000 je, you ambil 10,000 gaji, it doesn't make sense. So maksudnya kalau you 1,000 tu you nak letak pada marketing, and then yang overhead lain bagaimana? So that's why penting untuk anda buat calculation in terms of berapa you punya kiraan KPI yang you kena lakukan. Kalau you cakap you punya gaji 10,000, so bermaksud kalau dikira pembahagian 3 yang saya cakap tadi tu, so minimum you punya sales patut 30,000 sebulan. Okay, so it depends pada anda. Tak semestinya yang you cakap part yang pertama tu, kalau you cakap you ambil gaji 10,000 tu untuk gaji you saja, tak semestinya you punya sale kena 30,000. Tak. Dia boleh jadi juga you punya sale adalah 100,000 tapi you punya gaji 10,000. So jangan ambil lebih-lebih. Kononnya gaji you dah you punya sale semakin naik, baguslah.
maybe you kena faham, kalau you stay sebagai enterprise, okay, selama-lamanya enterprise, you akan end up bayar tax lebih daripada Sdn Bhd. That's why kebanyakan businesses dia kena cepat-cepat naik Sdn Bhd supaya dia tak bayar tax yang terlampau tinggi, okay, kepada kerajaan. Nak cakap pasal tax ni lah yang saya ada share dalam poin yang cara yang ketiga ni. Ada benda yang you kena faham tentang tax sebagai seorang usahawan Islam. Okay, and then yang seterusnya pula tentang income juga. Maybe kalau you baru nak bermula, you baru nak bermula, kebanyakannya macam saya sendiri personally, you kena kerja OT. Cakap pasal kerja OT ni, cerita saya sendiri pada permulaan daripada 2016, 2017, even 2018 pun saya kebanyakan memang akan tidur lambat, kadang tidur sekejap. So all the time memang perlu untuk you grow you punya jenama, grow you punya business. Memang memerlukan anda untuk kerja OT. Bukan maksud anda sebagai founder saja yang boleh membuatkan anda rest, tapi you kena tahu, kalau you tak berubah, okay, kalau you tak berubah, you tak upgrade you punya knowledge, you tak perbaiki you punya business, you tak selalu recheck and restructure you punya business, akan something wrong somewhere. Ada satu ayat ni, kalau you in a meeting, dalam satu meeting atau satu appointment, kalau tak ada salah seorang, kalau you tengok dalam meeting tu ke, dalam perjumpaan appointment dua orang ke, akan ada salah seorang yang akan tak faham, ataupun ayat dia ialah yang salah. Akan ada salah seorang yang salah. Tapi kalau dua-dua betul, something wrong somewhere. Maksudnya ialah kalau dua-duanya betul, yang salah tu adalah anda. Okay? Dan maksudnya kalau saya sendiri, saya cakap personally, saya akan terasa diri saya bodoh waktu tu. Okay? Kalau semuanya okay je, there must be something wrong somewhere. Okay? Dalam satu perjumpaan ataupun dalam satu company mesti ada. Okay? So that's why lah, bila you sebagai founder, you kena terima apa pendapat daripada you punya team, you punya agent, you kena terima benda tu. Sebab kalau tidak, you akan buat keputusan yang melulu dan you tak faham apa permintaan yang baru daripada pelanggan anda. Okay, cakap tentang income, benda ni amat penting. Bila you nak buat kerja OT, okay, you kerja OT demi untuk growkan you punya business. Sebab apa? In the future, okay, you buy this time adalah untuk kebahagiaan you diri sendiri, untuk keluarga, untuk you ada masa untuk you jaga kesihatan. Of course in the meantime juga you ada juga masa untuk jaga kesihatan, you ada allocation masa untuk family. Semua benda tu penting. Okay, so itu yang pertama sekali, income. Dan yang kedua adalah expenses anda. Okay, cakap tentang expenses ni, perbelanjaan kita dalam bisnes. Jangan, please lah, jangan bazir. Okay, jangan bazir pada benda yang mahal. Okay, maksudnya boleh nak beli benda yang mahal, tetapi kalau benda tu penting sangat untuk you punya business, you beli. Tetapi kalau benda tu terlampau mahal, tiba-tiba you ada duit banyak, you cakap you nak buat beli benda tu, you kena disiplinkan diri anda. Apatah lagi kalau tengah waktu krisis ekonomi personal ke, tak payah cakap tentang ekonomi dunia ke apa, ataupun negara. Kalau personal pun you tengah struggle, bagaimana kalau you keep on membazir, okay, keep on membazir pada benda yang mahal saja. Dan apatah lagi kalau you baru nak bermula, you dah rasa happy, you dah orang kata dah jolly duit tu. Alright, so tentang expenses ni amat penting sebenarnya. You kena jaga, jangan membazir. Alright, jangan membazir. And then seterusnya dalam expenses juga, you kena sentiasa negotiate semua expenses. Let's say kalau you run iklan marketing, is there something wrong somewhere kalau you nak run iklan you salah, you sendiri buat salah. Okay, you sendiri buat salah, run iklan tu tiba-tiba you just set letak RM100, you letak RM200, tapi you tak faham sebenarnya setting tu bagaimana, cara nak targeting tu bagaimana, adakah ianya benda yang betul, adakah you nak buat split test tu perlu ke tidak bagi you punya business. Jadi bagi business anda sendiri, you kena tanya kepada yang pakar. Kalau you sendiri tak faham bagaimana cara nak buat benda tu, you kena bagi kepada orang yang pakar.
Even kita sendiri dalam Khalifah Usahawan, kita memang provide servis FBN. Okay, servis FBN ni kita memang dah buat daripada 2018. Dan benda tu kalau ada sesiapa yang nak tanya ke, nak ambil servis kami sendiri, you boleh refer pada kita dalam alimagency.com, and you boleh tengok kita punya package apa semua dalam tu. Okay, so semua benda you boleh negotiate. Even you boleh check kat mana kerosakan tu. Okay, supaya you tak bazir duit dekat situ. Faham tak? So that's why saya cakap, kalau you buat keputusan yang salah in terms of duit tu nak beli ni, nak beli tu, nak buat benda ni, you kena sentiasa tengok balik di manakah in terms of finance tu, duit tu keluar ke mana. Okay, sebab duit tu juga yang boleh gunakan untuk, let's say you nak bayar untuk you punya duit marketing, untuk duit iklan yang lebih convert, yang boleh gunakan untuk scale up. Kalau benda tu boleh convert sales, baik you fokus kepada benda tu saja. And you boleh buat split test yang baru bila you dah dapat conversion and dapat sales yang banyak daripada situ. Okay, so in terms of expenses, kalau cakap tentang benda ni, jangan juga beli benda yang fancy pada 3 tahun pertama. Bukan tak boleh ya. Pada 3 tahun yang pertama, jangan over expense. Okay, jangan over expense. Even kalau you cakap saya beli baju ni untuk marketing, depends pada you punya business bagaimana. Okay, adakah you B2B business, adakah you B2C? Kalau you B2C, business to customer, you kena tahu yang you punya, kalau you cakap you nak buat marketing, maybe marketing contoh macam saya pakai baju alimakenme.net ni kan. Okay, saya pakai ni adalah saya punya branding. Saya keluarkan duit untuk marketing, saya keluarkan duit untuk buat baju ni. So duit ni under marketing. Okay, so duit ni di bawah duit untuk bahagian marketing. So in terms of, kalau you cakap you nak beli baju blazer ke apa semua, benda tu boleh kalau you benda tu berkaitan dengan you punya business, and benda tu bagus untuk meningkatkan lagi in terms of profit, in terms of marketing, in terms of PR. Benda tu you kena sentiasa tengok kalau cakap tentang expenses. Kalau tajuk expenses ni, saya yakin orang finance sangat sukalah. By the way, ni tangan kanan saya di inverted, kamera ni inverted. And then lagi satu benda ni common lah yang kita selalu dengar kat luar sana, hidup semampu anda. So you janganlah macam tiba-tiba you dah dapat sales 100,000 dah 2-3 bulan, and then you tiba-tiba you nak, maybe you dah cakap dah sampai 6 bulan you dah ada sales 100,000, tiba-tiba you nak terus beli kereta besar. You tak boleh buat macam tu kalau you tak ada sistem. Okay, kalau you tak ada sistem, you kena ada, you kena ada kepakaran, and then you kena ada sistem, you kena ada kepakaran dalam you punya team, and then you punya sales kena terjamin. Maksudnya jangan tiba-tiba you dah keluar, let's say BMW, you ada masalah part dalaman. Kalau you nak ambil pekerja pun, you kena check adakah you punya sales, kita nak ambil benchmark lah, kita tengok sebagai benchmark. Kalau you achieve sales 10,000, baru you ambil satu pekerja. Kalau you achieve sales 20,000, baru you ambil lagi satu pekerja. So that means 20,000 punya sales you dapat ambil 2 pekerja. Tetapi adakah ianya perlu? Okay, dan kebanyakan sekarang kalau you tengok orang akan ambil pekerja yang pakar sahaja. Maybe ada ambil yang khas untuk bahagian operation. Dan you kena ingat, kalau you bekerja makan gaji, okay, dan you ada kepakaran, you kena cepat buatkan diri anda menjadi seorang authority dalam bidang tersebut. Even you bekerja untuk orang ke, you adalah share partner ke, you kena tunjukkan you punya kepakaran. You kena buat benda tu. Kalau tidak, apa yang membuatkan you ada equity dalam bisnes tersebut? Apa yang membuatkan you bernilai dalam bisnes tersebut? So cakap tentang hidup semampu anda ni, dia amat penting untuk you sentiasa leverage you punya kepakaran dan leverage kepakaran orang lain. Okay, so and then seterusnya pula, cakap tentang gaji tadi saya pun dah sebut. Kalau nak bayar gaji pada yang pakar. Okay, bayar gaji pada yang pakar. Tambah
bayar gaji tinggi kepada yang pakar saja. Jangan, kalau you tak boleh nak berubah, let's say you sendiri you sendiri expert advice orang ke, you sendiri expert dalam bab bahagian pengurusan in terms of your business ke. Kalau you tak pandai pengurusan, maybe you duduk dekat bahagian operation. Kalau you tak pandai bab marketing, you tak duduk kat marketing, you kena duduk kat bahagian HR. So benda ni yang you kena aware. Kalau you nak gaji tinggi pun, apa yang in terms of sales yang you nak gandakan ni, bagaimana? Adakah benda tu penting untuk you gandakan gaji anda? So nak cakap bagaimana cara, 5 cara gandakan duit anda in terms of expenses, you kena check balik. Okay, you kena check balik di manakah. Sebab kalau tidak, ada satu ayat yang saya pernah sebutkan juga dalam saya punya post dekat IG saya, Muhammad Ali Binin, innovate or die. Kalau you tak nak berubah, okay, berubahlah anda sebelum anda diubah. Kalau you tak nak berubah, you akan diubah. Okay, eventually you akan diubah oleh you punya pelanggan. Even you punya team pun tiba-tiba akan tinggalkan anda. Dan benda ni amat penting. Kalau you nak gandakan duit dalam you punya business, you bukan just buat marketing and sales, cari sales semata-mata, tapi you tak tahu bagaimana you nak recheck you punya expenses. Okay, so itulah cara yang kedua. Cara yang kedua untuk gandakan duit anda. Cara yang ketiga ialah cukai itu sendiri. Okay, bahaya sebenarnya kalau you tak ada ilmu asas tentang cukai. You buat bisnes, okay, you buat bisnes sebagai usahawan, sebagai usahawan yang sebagai leader. Kalau you nak go forward, you nak growth, exponential growth, you nak sentiasa berterusan growth dalam bisnes anda, you kena ada asas ilmu tentang cukai. So maksudnya you kena membaca, you kena cari ilmu tersebut, you kena tengok video, cari buku, you kena ada ilmu asas tentang cukai tersebut. Apa berkaitan tentang cukai yang di-effect pada you sendiri. Sebab you kena ingat, di negara kita, Malaysia, maybe pada 10 tahun lepas, tulang belakang negara Malaysia adalah Petronas. Okay, ini adalah fakta. Tetapi pada masa sekarang, tulang belakang negara Malaysia, ekonomi, okay, tulang belakang yang menggerakkan negara Malaysia adalah SME. Okay, ataupun kita panggil dalam bahasa Melayu sebagai PKS, peniaga kecil dan sederhana. Bukan the big companies, bukan. Sebab SME inilah di mananya duit rakyat semuanya. Okay, maybe dulu kalau you boleh cakap Petronas, tapi sekarang semuanya adalah SME. That's why kerajaan jaga betul-betul SME. Siapa yang nak growth, dia growth. Bagi apa orang kata pinjaman ke daripada PUNB ke, ataupun badan-badan yang boleh supply duit kepada mereka. Tapi sekarang, as you can see, kalau waktu sekarang COVID-19 ni, orang kerajaan sendiri dah bagi suntikan dana. Okay, dia bagi suntikan dana kepada semua usahawan. Siapa yang ada masalah kewangan nak grow dia punya business, dia bagi pinjaman. Benda ni ada baik dan buruknya yang you kena faham. Okay, yang you kena faham. Sebab kalau orang jenis tak ada ilmu, jenis tak ada ilmu, kalau dia dapat, let's say dia dapat buat pinjaman, dia baru buat bisnes ni, dia tak ada ilmu langsung bagaimana cara nak gunakan duit tu, dia akan guna duit tu tanpa ada data dan analisa yang tepat. Tanpa data dan analisa yang tepat, dia buat keputusan melulu. Contoh, tiba-tiba dia buka office. Contoh, ataupun tiba-tiba dia beli kereta. Ataupun dia terus beli benda tu tanpa buat keputusan yang betul-betul, yang di mana benda tu sebenarnya boleh jimat. Okay? Dan benda tu boleh digunakan untuk grow lagi in terms of you punya marketing, you punya sales boleh lagi banyak. So benda ni amat penting kalau you tak ada ilmu. Kalau tiba-tiba you buat pinjaman tersebut. Jadi you nak buat pinjaman boleh, tak ada masalah, tapi you kena ingat setiap bulan you kena bayar. Okay, setiap bulan you kena bayar. Kalau you dah tahu you punya risk tolerance, and you sendiri aware apa benda yang you lakukan, you boleh ambil, tak ada masalah. So
benda ni amat penting. Ada satu cerita lah, ada satu cerita yang saya pernah berlaku beberapa bulan lepas. Saya pernah terdengar dan pernah terbaca dekat Facebook sendiri. Dia cakap kenapa tak tambahkan tax kepada orang bisnes yang besar-besar. Kenapa tak tax dia orang lebih-lebih? Saya macam tersengih bila baca komen tu, bila baca posting tu. Kerana apa tau? Sebab tax, okay, nak cakap tentang tax, orang bisnes ni orang bisnes yang besar, usahawan ni, sebenarnya dia orang tak bayar tax pun. Okay, sebenarnya dia orang tak bayar tax pun. That's the ugly truth. Maksudnya dekat sini ialah dia orang memang bayar tax, declare tax. You kena faham, okay? Dekat mana negara pun dia ada exemption. Exemption ni kebanyakannya adalah benda-benda yang usahawan boleh dapatkan benda tu. Adakah ianya allowance modal? Adakah ianya untuk duit marketing? Kalau you cakap tambah tax, orang businesses dia okey je. Dia okey sebab dia tahu bagaimana dia nak uruskan benda tu. Tentang cukai, benda ni saya ada cakap lah, saya ada share dengan saya punya klien juga lah, beberapa orang klien saya. Kalau you cakap nak tax pada orang kaya lebih, boleh, tak ada masalah. Kerajaan still dapat duit kalau nak dapat duit apa semua. Tapi in terms of exemption tu, kalau nak cakap, orang kaya ni dia tahu bagaimana. Orang bisnes ni dia tahu. Bila dia dah senyum berhad pun, even dia punya kosek ke apa semua, dia punya accountant ke, dia sebagai business owner, sebagai CEO ke, dia tahu bagaimana nak dapat exemption tersebut untuk dia punya director, untuk pekerja-pekerja dia. Okay, so jangan salah faham. That's why sebenarnya, okay, orang cakap orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Hanya disebabkan satu benda, iaitu ilmu. Kalau you ada ilmu, you akan tahu bagaimana you nak gandakan duit tersebut. Okay, macam saya sendiri, saya ada masalah tentang ilmu pengurusan pada tahun 2017, hujung tahun 2017. So saya tak tahu benda ni. Saya tahu sedikit-sedikit, tetapi saya tak tahu menyeluruh. And then saya pergi kelas. Bila saya pergi kelas, saya tengok video, saya baca buku, saya tambah ilmu saya supaya saya tahu the next thing, the next strategy yang saya perlu lakukan. Dan dalam bisnes saya, apa pun yang saya perlu perbaiki. Jadi sekarang, Alhamdulillah, bila start daripada hujung tahun 2019 ni, saya start restructure banyak benda. Even saya punya bisnes sekarang, kalau sebelum ni saya ada pekerja, saya ambil pekerja tu dengan tanpa ilmu. Saya bayar dia orang gaji apa semua, tapi saya ada ilmu sedikit, tapi saya tak tahu apa benda yang perlu dilakukan seterusnya. So that's why penting you kena ada ilmu tentang finance, tentang bagaimana you nak uruskan you punya sales, nak gandakan bagaimana, tentang bagaimana you nak target the next target apa dia, in terms of saving, in terms of strategy business you selepas ni apa. Dalam company sebenarnya Sdn Bhd boleh ke tidak letak 3 kod niaga. Banyak orang tak tahu sebenarnya benda tu. And dalam Sdn Bhd boleh ke tidak kalau nak contoh you cakap you nak bagi director you letakkan sebagai allowance modal. Okay, cakap tentang cukai. You jadikan benda tu sebagai allowance modal, beli kereta gunakan nama company sebabkan you adalah marketing director, ataupun you sebagai founder, kerja you dalam tu adalah untuk berjumpa klien. That's why sebenarnya even banyak sifu-sifu kat luar sana ke, banyak cikgu-cikgu yang mengajar tentang keusahawanan, yang jadi founder, kerja dia yang dia perlu lakukan ialah dia kena dapatkan projek-projek yang lebih besar. Okay, dan kerja dia kena pastikan dia kena close sales yang besar, projek yang besar, dan kerja dia kena jaga dia punya team, bagi motivation pada team, ajar berkaitan tentang apa yang perlu dilakukan dalam you punya business. So that's why banyak businesses ni bila diorang jadi director dalam bisnes diorang boleh dapat exemption in terms of hilang modal. Kalau diorang beli kereta gunakan nama syarikat, so syarikat yang bayar. So kat situ
kat situ adalah exemption daripada segi cukai tersebut under allowance modal. Okay, so benda ni yang banyak orang tak faham. Banyak orang tak faham tentang cukai. Okay, so manfaat cukai sebenarnya sebagai seorang usahawan Islam banyak sangat. Okay, banyak. Kenapa saya cakap banyak? Kalau you sebagai usahawan Islam, you ada bayar macam-macam, you akan tahu apa benda yang perlu dilakukan. Kalau nak cakap tentang cukai ni saja, saya rasa panjang. Maybe saya kena buat satu tajuk lain untuk berkaitan tentang cukai ni. Sebab bagaimana cara you nak uruskan daripada enterprise, you nak simpan you punya receipt bagaimana, and then in terms of team mana satu yang you kena ambil, depends pada business you bagaimana you nak ambil, and then in terms of marketing bagaimana you nak lakukan, and then apa jenis business yang you kena ada dalam you punya business. Adakah you nak fokus kepada trading saja ataupun pada investment. Benda ni banyak yang you kena faham berkaitan tentang bagaimana you nak grow. Okay, dia ada hutang yang baik. Hutang baik ni maksudnya dia ada maksud dia sebenarnya berkaitan tentang cukai ni. Okay, jadi itu yang anda kena faham, yang you kena take note sebagai seorang usahawan. 5 cara nak gandakan duit anda ialah di antaranya you kena ambil manfaat daripada terms of cukai itu sendiri. Bukan cakap you sebagai enterprise, bila you dah daftar SSM enterprise, bukan tak boleh you dapat exemption. Boleh, tetapi you punya cukai sangat tinggi dan malahan susah nak dapat banyak benda. That's why kalau you bagi penyata, you ada penyata audit and tax. Bila you buat Senyum Berhad, you ada audit dan tax. Audit by you punya COSEC sendiri, daripada auditor apa semua. You dapat benda tu. Benda tu lah yang ditengok oleh bank sendiri. Kalau you nak apply loan ke apa semua, boleh. Enterprise you nak apply loan selepas audit apa semua, boleh buat. Tapi kebanyakannya, kelebihan tu memang banyak sangat kepada Senyum Berhad itu sendiri. Okay, macam saya sendiri sekarang, saya dah ada share partner. So ada sebab juga kenapa ada share partner. And then bila sekarang ada company baru nama Khalifah Usahawan Empire ni, kita grow, kita buat balik. So macam you sendiri, bagaimana, apa benda yang you perlu lakukan. Cakap tentang 5 cara gandakan duit ni, you kena tanya kepada saya secara personally, you business apa. And then you kena tanya kepada saya apa benda yang you nak. You kena cakap dengan saya apa benda yang you nak dalam you punya business, dalam hidup anda. Okay, so sebagai usahawan yang leader, you kena tahu benda ni. You kena tanya. You nak tahu, you kena tanya. Alright, and then seterusnya, cara yang keempat. Okay, cara yang keempat, investment. Okay, investment ni banyak juga point yang saya tulis kat sini. Cakap tentang Rule 72. Saya belajar Rule 72 ni masa saya baca buku Robert Kiyosaki pada tahun 2013. Saya baca buku dia berkaitan tentang The Prophecy lah, buku Rich Dad Poor Dad, Cash Flow Quadrant, banyak. Okay, Rule 72 cakap tentang interest yang anda dapat. Contoh, saya pernah dulu apply ASB. Contoh sebagai saya sendiri, saya apply ASB and then saya berhenti. Kenapa saya berhenti? Okay, sebab contoh kalau you ambil, okay, dapat interest, berapa persen yang you dapat, you kena bahagikan dengan 72. Bahagikan 72, you akan tahu berapa kali ganda. Okay, dan kira berapa kali ganda untuk anda jadikan duit anda tu 2 kali ganda. Untuk lipat kali gandakan duit anda, you kena kira. Let's say you invest RM50,000, berapa you nak dapat? Berapa kali ganda, maksudnya berapa lama lah untuk anda gandakan duit tersebut. So that's why sebenarnya cakap tentang investment, kalau you sebagai usahawan, lebih baik you invest pada you punya business. Kalau you tanya kepada saya, lebih baik you invest pada you punya business. Sebab business you sendiri yang boleh leverage, you sendiri yang boleh kira, you sendiri boleh tentukan berapa gaji anda, and dividen daripada punya business you boleh ambil bi-monthly ataupun yearly kalau you nak ambil. Okay, so that's why pentingnya juga you nak ada growth mindset, you nak menuju kepada Senyum Berhad, and apa step by step yang you kena sediakan ke arah business tersebut.
Okay, so and then cakap tentang investment pula, risiko umur anda and then masa situasi anda sekarang. Situasi anda sekarang bagaimana? Adakah anda dalam keadaan tak ada duit? Apa benda anda perlu lakukan? Adakah keadaan anda sekarang sales ada 10,000 tapi tak tahu nak letak kat mana, nak invest kat mana? You tak tahu. Kalau saya cakap invest pada business, so maksudnya you fokus lah pada marketing, you fokus lah untuk naikkan lagi, you fokus untuk naikkan, you bayar gaji kepada you punya pekerja yang pakar. So benda ni penting untuk you faham. In terms of investment, you nak gandakan duit anda, you kena tahu point-point ni di antara yang you kena take note dalam you punya buku anda. Alright. So and then seterusnya, you kena ada mindset. You kena ada mindset yang betul bila you nak gandakan you punya duit. Okay, you nak gandakan you punya duit. Mindset anda dalam Khalifah Usahawan Tribe, okay, kita ada ajarkan berkenaan tentang bagaimanakah mindset sebagai seorang usahawan, sebagai seorang leader. Apakah yang anda perlu fikirkan, apakah yang anda perlu tuliskan, apakah yang anda perlu putuskan. Putus maksudnya buat keputusan lah pada satu action dalam bisnes anda. Okay, you nak letak duit kat mana, you nak buat keputusan kat mana. That's why penting. Okay, that's why penting. Mindset tu kena ada. Dalam Khalifah Usahawan Tribe, kita memang ajar juga benda tu. So, dan cakap tentang invest pula, you kena ada, memang you pakar dalam bidang tu. You kena pastikan you pakar dalam bidang tu. And then barulah you invest dalam bidang tu. Kalau you cakap you nak invest pada bisnes ni, you kena tahu yang you pakar dalam bidang tu. That's why kalau ada usahawan, saya akan perhatikan dulu. Kalau tiba-tiba dia cakap, dia datang pada saya nak saya invest, so far tak ada lagi lah kan. Dia nak invest, okay, dia nak invest ataupun ada usahawan cakap dengan saya nak invest, tapi tak tahu nak invest kat mana. You nak invest, you kena invest dalam bidang yang you pakar, and you ada ilmu, and you faham tentang bidang tersebut, and then barulah you invest. Sebab kalau tidak, you akan end up maybe you akan jadi tak sabar, ataupun boleh jadi bisnes tu melingkup sebabkan you tak tahu sebenarnya itu adalah risiko. In terms of punya umur, okay, kalau dalam lingkungan bawah Gen Y apa semua ni, you nak cakap tentang investment, you kena tahu kalau you nak jadi jutawan, kalau you invest dalam satu portfolio yang let's say ASB ke apa semua tu kan, maybe pulangan dia sangat lambat untuk you jadi jutawan. Maybe umur 50 boleh you dapat. Tapi kalau you cakap you nak jadi jutawan, boleh. You kerja terus, semua orang akan jadi jutawan. Okay? You kerja terus, then you akan dapat duit ke WSP. Eventually you akan dapat duit ke WSP, maybe berjuta-juta you akan dapat. 1 juta lebih, 500,000 you akan jadi. You akan boleh sebenarnya. Tetapi kalau you nak benda tu cepat, okay, you nak benda tu cepat. That's why saya sendiri sejak daripada 2016, September 2016 sendiri, sehingga sekarang 16, 17, 18, 19, 2020, almost 3 tahun nak masuk 4 tahun ni sekarang saya buat bisnes ni. Dan dia akan menaikkan nilai anda sebagai pakar dalam bidang tersebut, dan menaikkan you punya jenama, menaikkan you punya nilai dalam bisnes anda, yang membuatkan orang lain pun akan nampak yang you adalah expert dalam bidang tersebut. So that's why penting, kalau you pakar dalam bidang tu, you nak fokus dalam bidang tu, you kena pastikan you betul-betul minat, you betul-betul ada passion dalam bidang tu sendiri. Okay, so kalau you tak sabar, you akan end up macam lompat sini, lompat sana, sekejap buat ni, sekejap buat tu. Kalau orang yang follow saya since daripada awal saya start Alim Academy, by the way, ni baju saya kan, alimacademy.net ni. Sebelum ni Alim Academy, and then jadi alimacademy.net, and then sekarang rebrand kepada Khalifah Usahawan. So sesiapa yang follow saya, dia akan tahu kenapa saya buat satu benda tu, dia akan faham. All the way memang saya fokus kepada leadership and usahawan, leadership usahawan. Memang itu saya punya fokus. Okay, so itu berkaitan tentang investment, you kena take note. And then last kali
cara yang kelima ialah identiti anda. Identiti anda menentukan income anda. Okay, siapa diri anda? Kalau you cakap sekarang, kalau saya tanya pada anda lah, berapa masa anda 1 jam? Okay, berapa masa anda 1 jam? Berapa masa anda 1 jam? Adakah RM100 1 jam? Adakah RM50? Adakah satu hari RM50? Kalau saya sendiri, kalau orang bayar saya personal coaching, okay, orang bayar saya personal coaching 8 jam, harga dia RM1,000. Okay, 8 jam harga dia RM1,000 kalau dia datang pada saya. Dan juga orang bayar saya 2 jam masa saya RM497. Masa saya setengah jam bersamaan RM250. Itu pada tahun 2017, 2018. Sekarang 2020. Agak-agak berapa masa saya 1 jam? So, think about that. Itu saya. Bagaimana dengan anda? Saya buat bisnes B2B, business to business. Tapi macam anda sendiri, you kena tentukan. Maksud saya ialah, kalau you cakap you punya sales sekarang, maybe you cakap saya dah ambil gaji. Sebulan gaji saya RM5,000. So bahagikan RM5,000 tu kepada berapa hari you bekerja. Dia berapa hari you bekerja, and then setiap hari gaji you berapa. Contoh macam saya sendiri, saya tentukan macam tu, berapa orang bayar saya, and saya kena juga ambil gaji. Macam tu cara dia. So you kena fikirkan business you nak nilaikan business you berapa, sehingga kan maybe ada in some point, okay, in some level of your business, maybe you akan sell off you punya business. Okay, so benda ni you nak nilaikan berapa nilai you punya business, apa semua ni penting untuk you ada track record. Okay, you kena ada tax yang bagus, you kena ada audit yang bagus, and then benda tu perlulah sebagai identity you sendiri personally kena ada. Dan dalam bisnes jenama tu berapa nilai dia. Okay, kalau cakap tentang bisnes anda. So, dan you kena ingat, you menarik semua benda tu yang datang kepada anda, pelanggan anda ke apa semua ni, disebabkan identiti anda itu sendiri. Okay, identiti anda yang menarik pelanggan anda. So, penting untuk anda tentukan apa benda yang anda nak set diri you sebagai apa. Macam saya sendiri, saya adalah disruptive marketing coach. Itu memang saya positionkan diri saya macam tu. Dan ada satu benda lagi yang you kena faham tentang identity, ESBI. Kalau cakap tentang ESBI, employee, self-employed, business, boss, and ataupun business owner, and lastly I adalah investor. Di manakah anda? Employee ke? Self-employed ke? Bos? Ataupun you sebagai investor? Di manakah diri anda? Jadi identiti anda ini amat penting untuk bagaimana you nak gandakan duit anda. Sebab kalau setiap level, okay, dalam bisnes you sendiri, you akan menarik. Kalau you dah achieve sales, you dah achieve brand, satu brand tu dah berapa lama, and you punya business ni, you nama you sendiri sebagai personally, you ke mana saja, dia akan menilai, orang akan menilai diri anda. Okay, dia ni berharga berapa, dia ni adalah seorang expert dalam bidang ni, expert nilai dia berapa, masa dia berapa 1 jam, macam tu. Okay, and then seterusnya, selain daripada ESBI ni, cara cepat nak double adalah apa dia? Cuba anda fikirkan. Okay, cara cepat nak doublekan duit anda, nak gandakan duit anda, saya dah sebutkan, ianya pada keusahawanan. Kenapa saya sebut keusahawanan? You kena tambahkan ilmu dalam diri anda, you kena tahu nak invest bagaimana, you kena tahu bagaimana you nak buat marketing, bagaimana you tahu bagaimana you nak bayar cukai, bagaimana you tahu apa itu expenses, nak keluar duit masuk bagaimana, and then you tahu income you bagaimana, nak dapatkan bagaimana. So benda tu amat penting. Okay? Benda tu amat penting dalam
keusahawanan, you sebagai you nak invest dekat mana, okay, you dekat mana, invest bagaimana you nak gandakan duit tu, you kena invest pada keusahawanan. And saya sendiri sentiasa, kalau cakap tentang identity ni ya, you kena sentiasa keep on going consistently sampaikan mesej anda. Okay, you kena consistently sampaikan mesej anda. Contoh macam saya sendiri, saya fokus pada leadership dan usahawan. Leadership dan usahawan. Itu saya. Okay. So by the way, kalau ada di antara anda yang nak recheck and restructure you punya business, kita dalam Khalifah Usahawan memang kita provide personal coaching, dan kita ada juga provide business yang maybe dia ada modal sedikit, dan kita memang ada buat SOS ni. SOS, seminar online secret online. Okay. Seminar online secret online. You boleh pergi pada website seminaronlinesecret.com, seminaronlinesecret.com, and you boleh dapatkan kat situ bagaimana you nak recheck and restructure you punya business, okay, supaya anda boleh sentiasa gandakan duit anda, buat marketing, buat keputusan marketing yang betul. Kalau you stuck, sales you stuck kat 10,000, nak gandakan you tak tahu bagaimana, ataupun you tak tahu bagaimana you nak buat marketing. So panduan ni dia serendah RM36 sahaja. Serendah RM36 sahaja you boleh dapatkan panduan SOS ni. Kalau you tahu SOS tu apa? SOS kita biasa cakap kalau kita nak minta bantuan, SOS, betul. So SOS adalah seminar online secret. Okay, seminar online secret untuk you recheck and restructure business anda. Saya memang ada buat personal coaching untuk tajuk recheck and restructure ni khas, dan harga dia adalah RM1,000. So saya buat harga RM36 ni, ini adalah untuk yang online. So maksudnya tajuk dia common lah, tajuk yang ataupun explanation saya common, dia tak laser target kepada you punya business. Okay, so kalau you nak lebih kepada personally, you boleh ambil personal coaching khalifahusahawan.com/personal-coaching, ataupun you tanya pada kita macam mana nak dapatkan personal coaching. Alright, you boleh komen kat bawah ke, kita akan get back to you. Okay, so itu sahaja daripada saya. Okay, Khalifah, saya founder Khalifah Usahawan. Nama saya Muhammad Ali Munin. Orang panggil saya juga Coach Alim. Okay, orang panggil saya Coach Alim. Dan pastikan anda sentiasa konsisten dapatkan sales, dan pastikan anda gandakan duit tersebut. Dan itu sahaja daripada saya. Kalau you tengok video ni, pastikan anda tulis, tengok, tulis, ambil tindakan, tengok, tulis, ambil tindakan. Dan you nak dapat lebih lagi, you boleh beli kita punya Khalifah Usahawan Tribe VIP, harga RM30 sahaja. Kalau you nak beli kita punya SOS, Recheck and Restructure punya panduan pun, you boleh beli dekat seminaronlinesecret.com. Okay, harganya paling murah sekali RM36, you dah dapat dah benda tu. Okay, so itu saja daripada saya, dan kita jumpa lain kali. Assalamualaikum.